Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercerah-cerah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ni saya nak share dekat you all yang ramai gila yang tidak tahu dan tidak pasti adakah bahan yang aku guna di dalam setiap di dalam setiap adunan kek tu sesuai ke tak dengan kek yang apa yang aku nak buat tu. So benda ni saya nak kata open you all punya mindset you all. Saya nak you all kata jelas dengan apa yang saya boleh share kat you all tip untuk pagi ni. Alright, so sebelum saya nak mengupas mengulas lebih lanjut, you tengok komen dulu. Clear tak saya punya live? Clear ke tidak? Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Okay, morning sis, good morning. Assalamualaikum. Hai Noris, hai. Alright. Hai Kak, I try buat cake moss tak jadi, cake moss jadi keras. Minta tolong masuk saya dalam PJJ. Okay. Alright. So, minta tolong. Lama ke buat jadi lah, okay. Hai, dia baru kan tu. Nak pakai buat tu sebelum ni jadi keras macam yang sis ni bagi tahu. Sis ni bagi tahu. Tengok, I try buat cake moss tak jadi. Cake moss jadi keras. Minta tolong masuk saya dalam PJJ. Bila dah jadi lagu tu, you orang saya ke mana? Aku dah stress dah, give up dah, tak apalah. Aku nak Noris lah. Ajar senang kata. Dengan cara mudah senang je. Aku terus dapat result. So benda tu kata mempercepatkan proses untuk kita dapat result yang gempak, yang wow, yang super. Okay, so boleh type PM lah, tak ada masalah. Alright, saya bantu you all insyaAllah buat sampai jadi. Ingat trademark saya, buat sampai jadi. Selagi you all buat tak jadi, selagi itulah saya akan ajar you all, saya akan bantu you all buat sampai jadi. Alright, Assalamualaikum Nori, selamat pagi Terengganu clear. Okay, alright, selamat pagi Nori, selamat pagi. Okay, clear tak saya punya live untuk pagi ni? Clear ke clear? Kak Nori ajar saya menggunakan tepung K Optima. Alright, so ramai di sini sebenarnya. Dan di sini disebabkan ramai yang orang kata yang tolonglah bantu saya. Di situlah saya memainkan peranan. Saya pun bukan seorang chef saya bukan seorang tersasar you. Saya pun bukan seorang chef, saya pun bukan seorang yang pakar dalam bidang bakery ni, tetapi apa yang boleh saya bantu you all adalah berdasarkan pengalaman saya, macam mana saya kata create benda ni, macam mana saya buat, dan saya kata run business saya sorang-sorang aja. Dan banyak benda yang saya buat sorang-sorang lah. Saya buat sendiri-sendiri je dulu. Bila kita buat sendiri-sendiri pun kita rasa macam letih, tak cukup masa. Banyak benda yang akan kita menyebabkan kita rasa macam penat lah aku dengan dunia ni. Semua tak sempat lah nak pergi melawat tu, tak sempat lah nak pergi orang kata tengok orang sakit, tak sempat lah nak pergi, tak sempat dulu. Sebab apa? Buat seorang-seorang, lepas tu kita tidak planning dengan cara yang betul, semua benda tak sempat. Sedangkan Allah bagi cukup dah setiap manusia ni 24 jam. 24 jam. Orang lain boleh je, kenapa aku tak boleh? Mesti di situ kita kata, apa yang menyebabkan orang lain boleh je, orang lain berjaya je buat, orang lain boleh je, kenapa aku tak boleh? Sedangkan dia mata dua juga, kepala satu juga, hidung satu juga, sama je dengan macam aku, kenapa aku tak boleh?
Mesti ada slack, mesti ada yang benda yang orang yang dah berjaya buat, kita tidak buat. Gitu tak? Alright? Kak minta tolong ajar saya buat kek. Boleh. Type PM. Saya bantu you all buat sampai jadi. Alright? Saya bantu you all buat sampai jadi. Assalamualaikum Nori. Selamat pagi. Selamat pagi. Salah sambil tengoklah Noris sambil bakar kek red velvet resepi Noris ni. Tu dia. Okay, so yang mana yang tidak tahu, tidak tahu kelas PJJ tak ada grup WhatsApp ke? Tak ada. Lah ni tak main WhatsApp dah kak. WhatsApp tak boleh deh. WhatsApp tak boleh kata nak pergi jauh sebab WhatsApp hanya kata untuk pengetahuan korang semua. WhatsApp hanya grup-grup yang limit saja. So kalau macam saya tak boleh lah, tak terjangkau dia akan nak buat WhatsApp. Grup WhatsApp saya punya follower pun 100,000. So benda ni tak boleh nak buat WhatsApp limit saja. Nyak-nyak kata, nyak-nyak kat orang lain. So saya kena create satu platform iaitu Telegram. Ada platform Telegram. Telegram tu unlimited. So sekarang ni memang kita kena buat Telegram. Grup WhatsApp tidak boleh diguna pakai, tidak relevan. Tidak relevan Okay. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Okay, nak try buat coklat moss boleh. Buat hasil dia tu masukkan dekat grup Lovers Norris. Masuk dekat grup Lovers Norris. Masuk dalam grup Lovers Norris tu bermacam-macam ada. You all boleh masukkan apa sahaja yang kata yang berkait dengan saya, apa yang saya telah sharekan boleh masuk dalam tu. Grup tu adalah grup free of charge sahaja. So grup tu you all boleh tengoklah kemenjadian orang yang kata yang saya share setiap hari. You all jangan percaya saya. Jangan sesekali percaya saya. Saya tidak perlu pun ataupun saya tidak minta pun you all percaya saya, tetapi buat je. Jangan percaya tapi buat je. Macam mana result dia, apa yang berlaku. So sebagaimana yang lebih daripada 5,000 orang yang join saya punya PJJ. Kenapa benda ni bukan barang RM50 bukan barang 5 orang yang join saya punya PJJ, bukan barang 50 orang, malah 5,000 orang yang sertai saya punya PJJ. Dan alhamdulillah banyak benda yang berlaku. Daripada yang tak pandai buat kek, alhamdulillah sekarang sudah pandai buat kek. Alhamdulillah sekarang lepas dah pandai buat kek, permintaan yalah barang sedap permintaan pun ada lah. Bila permintaan ada, kita terpaksa lah keluar benda tu. Sebab apa? Sebab yalah benda tu kata bila kita terpaksa, kita kena keluar sebab permintaan ada. Benda yang kita keluarkan tu orang minta supaya keluarkan, supaya buat, supaya nego. Sebab apa? Of course dalam satu dalam masa yang sama kita boleh jana pendapatan, kita boleh tambah duit side income, duit tepi-tepi. You all yang mana yang bekerja boleh buat side income, yang mana yang full suri rumah tangga boleh tambah pendapatan suami. Takkah itu seronok? Indahnya dunia kalau duit ni ada. Gitu deh. Indahnya dunia kalau duit ni ada. Kalau tak indah tu, kenapa? Sebab apa punca berlaku masalah dalam family adalah masalah yang paling utama adalah duit, kewangan itu yang paling utama. Gitu deh. Kalau duit ada, everything ada. Everything okay. Hak dulu kata renggang. Sekarang bila dah ada duit rapat-rapat hak dulu tak bercakap mana. Kawan-kawan dulu hilang entah ke mana. Lah ni marilah tanya. Macam saya juga deh. Dulu masa jatuhnya saya punya bisnes, tak ada siapa pun, tak ada seko pun, malah menjatuhkan lagi saya. Dah lah jatuh dah. Kau jatuh.
Nak royak bui. Koho jatuh. Koho push bagi kita ni jatuh lagi. Nak royak juga dulu. Tahu tak? Tapi bila kita ni dah nampak benda ni, dah nampak bisnes kita pun dah makin grow. Marilah tanya kita, nak buat lagu mana Ella? Nak buat rana Epis? Nak buat rana aku nak nega Supermoon. Tolonglah ajar aku. Dulu gapo mu tak kata kat aku. Macam-macam kata kat aku. Tapi kita buat dono je. Ambil sebagai inspirasi. Bukan kita nak berdendam, tidak ada berdendam. Saya tak ada istilah nak berdendam apa semua. Lah tak mula. Asalkan hidup aku happy, asalkan aku tak ganggu hidup orang tak ganggu hidup aku. Okey, beres. Alright? Ada duit, everything okay, alright? Okay. Kalau saya buat secara manual kek tak jadi, kek tu jadi keras. Apa masalah saya? Boleh bagi tahu tak nombor saya? I banyak kali dah try mesej nombor WhatsApp kat FB tapi tak reply. Minta tolong kak. Ya ke? I tengok ni. Sebab nanti saya akan reply setiap hari sebelum tidur. Memang kita orang akan reply dia memang secepat yang mungkin. So memang masalah ni sekarang memang tak berlaku. Saya tak tahulah you all WhatsApp kat mana. Kalau boleh WhatsApp dekat team saya yang nama Ain. So bolehlah direct dengan dia bagi tahu apa masalah you all. So saya bantu you all. Apa yang you all nak sangat yang suruh saya bantu. Alright? Sebab banyak-banyak kali ni sekarang ni tak ada alhamdulillah sekarang ni. Tak tahulah masak kat mana. Saya tak tahu, not sure. Tapi tak apalah. Masalah tu insya-Allah boleh settle. Tak ada masalah. Okay, so apa yang boleh saya simpulkan, cara yang kata yang betul untuk kita nak jadikan satu biji kek tu, kata kek itu dengan wow, dengan super. Bukan kata masuk tengok molek keluar hampir tak masuk, keluar hampir bantal, keluar hampir dene berai berminyak. Kenapa benda itu berlaku? Alright, so di sini saya nak simpulkan, saya pun buat secara manual juga. Kek semua benda saya buat secara manual. Kalau kek yang melibatkan kek sponge, saya buat pakai tepung vanilla sponge me ataupun tepung Optima. Tepung apa saja asalkan nama dia sponge me. Tak kira lah depan dia tu Optima ke gapo nama rima ke. Tapi sponge me. So sama jugalah. Cuma dia brand yang berbeza. Alright, so yang tu memang stek yang khas lah. Kalau kek yang lain, saya guna hanya manual saja. Sebab apa saya guna manual? Sebab saya buat pakai tepung siap dah. Tak menjadi, tak memberi, kata menjadi tapi tak bagi kepuasan lagi dekat saya. Itu pendapat saya lah. So benda tu saya tak boleh jadi aku ni, aku buat kek red velvet jadi tak puas bedo. Tak puas. Bila barang tak puas tak sedap orang kata. Tak sedap duduk. Kita rasa macam ada lagi something ni selit-selit aku tak buat ni. Apa. So benda ni lah yang saya selongkarkan. Benda ni lah yang saya kata saya buat secara manual. Saya kata bukan kata tak ada tepung siap dah. Ada. Ada jual kat kedai tapi tidak memuaskan hati saya. Dan cara untuk saya nak memuaskan hati saya adalah saya buat secara manual. Okey, untuk secara manual ni macam mana nak masuk grup Lovers Norris? Boleh WhatsApp team saya, nanti team saya akan bagi link, you all masuk kat dalam tu deh. Nanti tunggu team saya akan approve lah.
Yang mana yang nak masuk grup Lovers Noris tu boleh WhatsApp team saya. Nanti team saya akan bagi link macam mana. Alright, macam mana nak masuk PJJ? Boleh tak PM sis? Boleh tak PM, nanti team saya ataupun ejen saya akan bagi link. Jangan bimbang. Kita pemudahkan urusan orang, insya-Allah Allah permudahkan urusan saya dan juga team saya. Alright. Okey, macam mana nak dapatkan resepi penuh untuk tat? Tak belum buat lagi kak. Mungkin esok, lusa saya nak buat tat. Tak telur. Tak telur deh. Tak telur insya-Allah. Kita buat tak telur. Esok dah lagi. Esok lusa kot. Lusa. Apa nama Telegram? Telegram Lovers Noris. Alright, so untuk minta nombor. Nanti WhatsApp dengan tim saya, tak ada masalah deh. WhatsApp dengan tim saya, nanti tim saya akan bagi link. Bagi link deh. PM. Bagi link. Okey. So, kita cerita lagi sabar lu. sabar lu. Okey. So, bila saya buat kek coklat mall pun tak puas hati tak puas hati. Beli ready made pun tak puas hati. Walaupun benda tu senang. Kalau macam spice mix puas hati sebab dapat dah benda tu. Orang lain ni tak puas hati tahu tak. Red velvet, blue velvet, carrot, macam-macam tahu tak. Macam-macam kat kedai banyak ada. Kata benda tu bukan kata tak jadi juga tapi tak puas hati saya. Ada lagi benda yang kurang yang kata kalau buat lebih sikit dia jadi superb lagi. Gitu So saya ambil pendekatan untuk saya manualkan benda tu dan bila saya manual, bila saya kaji benda tu, tidak semestinya kita menggunakan bahan-bahan yang high quality. Kita boleh pakai benda ataupun bahan-bahan yang boleh dapat kat kedai runcit je juga sis. Tak perlu pun nak pakai kata kalau kita ni ala-ala bajet, tak ada lah bajet yang besar. Kalau you all dapat Aisina tak ada masalah, you all nak guna bajet yang besar. Masalah lah ni kita ni tak dapat Aisina ni. Tak dapat Aisina, so biarlah ala-ala bajet je. So untuk kata ala-ala bajet ni bila saya kaji balik aku guna tepung tu lagu mana jadi. Aku guna tepung ni lagu mana jadi. So bila saya kaji balik, aku guna tepung hok mahal jadi lagu mana. Aku guna tepung hok murah lagu mana. Bila saya kaji tung tang balik sama je. Bila kita guna stek yang sama. Dia betul makanlah mahal kau murah kau. Jadi gitu je. Cuma bila kita murah, harga dia lain, murah sikit. Bila kita mahal, harga dia mahal lah juga. Muka kualiti, kualiti. So sebab itulah kalau permulaan ni pada hok pakai hok biasa-biasa je. Hok mampu milik, lepas tu hok boleh senang nak didapati di kedai runcit ataupun kedai-kedai yang berdekatan dengan rumah you all. Ada you all. Okay. So apa yang saya buat adalah saya pun gunalah kata tepung ganda saja. Saya tak guna tepung kata tepung kek ke tepung macam-macam ada kek kedai. Saya tak guna. Saya hanya menggunakan tepung gandum sahaja. Dan tepung gandum tu you all boleh pakai mana-mana sahaja boleh. Kalau orang kata kena pakai tepung cak roh baru jadi. Saya dah terah dah sis. Semua kecuali tipe Faiza. Sebab Faiza jarang ada kat kedai runcit. Faiza ada kat Maidin ada. Tapi Maidin tak pergi kan. So tak belilah. Kalau ada runcit Faiza mahal tepung gandum Faiza mahal. Dia dalam berapa ringgit Faiza? RM3 lebih tak silap. Faiza tepung gandum saja. So
You all boleh guna mana-mana saja tepung gandum yang ada di atas muka bumi ni. Yang ada di dunia ni boleh pakai tepung gandum ni. Bukan tepung kek, tepung gandum. You all kena bezakan tepung kek dengan tepung gandum berbeza ni. Berbeza. So saya hanya menggunakan tepung gandum saja. Tepung gandum Cak Ru ke, Cak Saung ke, Cak Lili ke, Cak Cempaka ke, Cak apa saja you all boleh guna pakaikan. So itu yang saya kena pastilah. Saya dah buat dah. Banyak dah tepung-tepung saya dah buat. Banyak dah tepung. Kecuali tepung Faizal tak pergi. Saya tak beli. Sebab tepung Faizal dia jarang ataupun payah sikit nak dapat. Tepung Faizal banyak ada kat Maiding. So tak pergi Maiding. Tak cara-cara nak pergi Maiding. Duduk rumah je. Alright. Okay, so saya hanya menggunakan tepung gandum saja. Kalau tepung kek dia harga dia mahal sedikit. Ataupun tepung beluki, dia harga dia mahal sikit berbanding dengan tepung gandum. So kalau kita ni ala-ala tak boleh dapat asina, so badai pakai tepung gandum saja. So benda ni you all kena pasti kek apa yang you all nak buat. Kalau kebanyakan memang overall kek memang pakai tepung gandum. Memang pakai tepung gandum. Kecuali kalau kek itu yang memerlukan kata yang kita nak dapatkan tekstur yang kebu moleknya, comel moleknya dia. Tu tepung kita pakai tepung superfine. Tepung superfine sama juga tepung gandum juga. Cuma tepung superfine tu tepung yang paling halus. Kalau you all tak ada tepung gandum nak pakai tepung superfine pun boleh. Tapi kalau you all menggunakan overall tepung superfine pun dia terlampau gebu sangat. Bila terlampau gebu, kek kita nanti dia akan cepat berderai. Cepat berderai. So langkah dia adalah kita kena campur juga dengan tepung gandum. Kalau you all pakai tepung superfine lah. Tepung superfine dia sama juga. Dia maksud dia tepung gandum juga. Cuma tepung superfine tu tepung yang paling halus. Alright, yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, jangan lupa share saya punya live Jangan lupa share saya punya live. Tip ni adalah perkongsian yang free of charge saja, yang daripada kata pengalaman saya macam mana saya buat benda ni. Dan saya hanya menggunakan tepung gandum saja. Samalah juga bak biskut juga. Saya pakai tepung gandum saja, dan biskut saya yang pelik dia ajaibnya tak pakai telur Tidak pakai telur. Kalau pakai telur pun hanya 1 biji saja. Tu pun 1 biji pakai telur kuning ke ataupun telur putih. Kebanyakan telur kuning lah. Sebiji je. Buat baik mana pun sebiji saja, ikut adunan dia. Ada boleh dikatakan overall boleh 1-2 jenis je pakai telur. Yang lain tak pakai telur. Tetapi kita nak dapatkan biskut tu yang high quality ataupun yang crunchy, dia ada step dia lah. Gitu. Tu biskut dia. Okay. Tak eca pasal biskut dulu. Bakal kata bau royak gitu lah dulu ya. Nori kek coklat mall bolehkah kita pukul 2 tingkat sekali? Boleh. Boleh tak? Akak kan join saya punya PJJ. Minggu lepas saya tunjuk tak? Akak masuk ke tak saya punya kelas? Akak masuk ke tak saya punya kelas? Kalau lagu ni tanya ni pedi lah. Gitu be. Akak join saya punya PJJ, luangkan masa at least 1 jam, 1 minggu, 1 kali je kak. Tidak minta berhari-hari, tidak. 1 minggu, 1 hari saja. Luangkan masa untuk saya nak share tip dah dok. Saya nak berkongsi dengan you all. Kalau benda tu pun you all tak boleh nak spend, you all nak apa lagi? You all nak spend bila lagi? You all nak buat kek yang most, tapi you all tak nak spend masa bersama dengan saya. Saya pun ambil masa saya, curi masa saya malam untuk bersama dengan you all. Tapi you all tidak nak ambil peluang, tidak nak saya tak nak buat apa lah. Macam malam ni, kalau you all kata saya ni tak reti nak ngira, saya ni tak berapa modal satu-satu ni, saya nak jual berapa. Akak, kalau akak join saya punya ekonomi, tolong kak, tolong saya minta sangat akak join lah kelas saya malam ni deh.
9.30 akak join dan saya kongsi dengan akak malam ni. InsyaAllah kata apa yang boleh saya kongsi, tip yang macam mana saya buat. Daripada dulu saya tak boleh pecahkan 10,000 untuk 1 bulan. Macam mana saya boleh pecahkan benda tu? Inilah kesilapan terbesar saya. Kesilapan terbesar saya adalah tidak mengira kos. Tidak buat pakai ikut je. Okey, padahal okey, boleh lah. Jual ni dengan harga RM10. Boleh dah. Pakai tak kira dah. Pakai tak tahu nak jual berapa. Nak tolak berapa. Nak berapa modal sebenarnya. Dengan orang beli dua dapat jual berapa. Sebenarnya ni kita tidak kira. Saya tidak kira. Itulah kesilapan terbesar saya. Betul? Dan benda ni saya ejar dan alhamdulillah saya kata bila kita ejar dia dan memang result dia pun adalah hasil dia. Alright, so you all yang mana yang join saya punya PJJ, tolong saya minta sangat masuk kelas saya. Bukan lama pun kak. Tahu tak, saya ni nak buat setengah jam je. Tapi you all lerek saya sampai 2 jam. Tapi you all tidak berganjuk pun. So benda ni memberi kata kelebihan dekat you all. Bukan untuk saya. You all tanya saya jawab. InsyaAllah benda ni dikongsi bersama. Gitu kak dek. Bukan minta kata seminggu setiap hari dak. 1 minggu 1 kali je. Kalau ekonomi malam ni. Kalau premium malam esok. Kalau expert malam lusa. Gitu dek. Spend mata je, bukannya lama pun. Malam kata lepas semayang, lepas makan. Kata santai-santai je. Gitu, faham? Alright? Seronok dengar tip-tip hebat Nori. Rasa motivated sangat-sangat. Thank you Nori. Alright? Kak, macam mana nak menyelesaikan masalah saya? WhatsApp team saya sis. WhatsApp team saya. Ataupun tarik PM. Nanti team saya akan bagi link. Tahu tak? Untuk sekarang ni saya kata buat promo untuk PJJ saya 10%. 10% hanya untuk 30 orang yang terawal sahaja dapat 10% tu. Lepas tu dapat pula free single resepi. You all boleh pilih resepi-resepi yang you all nak belajar. Kalau you all join saya punya ekonomi, tak payahlah pilih single resepi coklat dah. Ambil lah carrot ke, red velvet ke, cotton cheese ke, prune ke, Hokkaido ke, brownies ke. Banyak sis. Boleh nak belajar. Boleh nak belajar. Right? Okay. Ni. Saya punya agent saya boleh WhatsApp dia untuk kata sebarang pertanyaan. Alright. So, di sini bila kita menggunakan gandum, kita kena tahu juga elemen apa yang kita nak masukkan dekat kita punya kek kita ni, adunan kek kita. Okey, kalau macam untuk kek ni, pastikan kek ni bila kita buat manual, pastikan kena guna gula caster. Tak boleh nak guna gula perai, wak kacai tu, wak air tu, ataupun nak guna gula icing. Tidak recommended. Sebab apa tidak recommended? Sebab bila kita putar dia, kalau kita guna gula perai, nanti dia gula perai ni dia kasar. Bila kita pakai hand mixer ataupun mixer, dia tidak hancur dengan sekata molek. Gitu dek. Kalau kita guna gula perai. Kalau you kata, saya ada gula perai, saya boleh tak saya nak blend benda tu nak jadi gula caster? Tidak jadi sis. Tidak menjadi dengan dia tak comel molek tak comel molek. So belilah sekilo RM3 lebih je sekilonya. Dia beli dekat Gudang Runcit ada gula caster. Gitu alright. So you all boleh gunakan gula caster ataupun gula perak pun boleh. Gula perak pun boleh. Sebab apa kita tak ketengahkan gula perak? Gula perak lebih mahal daripada gula caster. Dan gula perak ni bukan semua kek yang boleh kita masukkan gula perak. Nanti kek kita tu jadi warna perak lah. Kalau kek kita tu kek butter, dia jadi warna perak. Tak comel
Tapi kalau kalau you all buat kek, contohlah kek red velvet ke, kek coklat moss ke, boleh pakai gula perak. Tidak menjadi satu kesalahan. Jadi je, okey je, saya dah try dah benda tu. Saya sudah try menggunakan gula perak. So you all boleh pilih gula custard ataupun gula perak. Kalau you all kata saya ada gula icing ya, boleh tak? Gula icing tidak recommended. Sebab apa? Sebabnya gula icing terlampau halus. Bila terlampau halus, tekstur ataupun adunan kita tu berat. Bila adunan kita berat, bila ni campur dengan halus, kombinasi dia tidak sekata. Bila tidak sekata, nanti kita punya adunan kita berair gitu, tak comel. Faham tak? Adunan kita tidak cantik. So, cara dia, kita kena pakai gula custard ataupun gula perak. Tapi kalau krim lain. Kalau krim boleh pakai gula icing. Sebab krim kita nak krim yang smooth, yang lembut, yang halus. So kita bolehlah sesuailah padankan dengan gula icing. Alright, jelas di sini? Kalau jelas, type kat komen. Jelas. Gitu. Okay? Jelas tak? Apa yang saya bagi tahu hanya gandum dengan gula custard dulu ni. Gandum dengan gula custard. Jelas ke tak? Okey, jelas ke jelas? Alright? Okey. Nori nak tanya apa beza cocoa powder dengan dark coklat powder, dia boleh bagi pencerahan tak? Okey, kalau cocoa powder ni dia koko, sebut koko biasa saja. Tapi kalau dark coklat powder, dia warna hitam. Bila warna hitam, dia kata untuk kita nak jadikan kek coklat kita tu lebih kepada warna dark, warna hitam, so kita tambahlah sedikit dark coklat ni. Dia tak boleh nak guna, you all nak ayak dark coklat ni, nak macam kata dia lain deh. Dia tak boleh sebab dia dark coklat. Bila dark coklat, takut nanti dia terlampau kata pahit tak. So kita hanya menggunakan kuantiti yang sedikit saja dekat kita punya kek coklat kita, supaya kek coklat kita tu berwarna lebih dark. Kalau tak nak pakai dark coklat pun tak apa. Tidak menjadi satu kesalahan. Boleh je. Nak pakai pun boleh, tak nak pakai pun boleh. Okey? Jelas? Okey, jelas sangat. Okey. Akak dah try resepi kek orange Nori. Memang jadi Nori. Thank you Nori. Aduh. Okey. Itulah yang saya ketengahkan. Apa sahaja kek, apa sahaja saya buat dulu. Bukan kata bui kau you all tu bagi hak tak jadi. Tak. Bagi hak tentu dah kata. Biarlah saya buat mula-mula tu tak jadi, tak apalah. Saya habis pun tak apa. You all tu, saya takut you all tidak kuat. Keimanan you all ataupun you all punya keyakinan you all tidak kuat. Bila tidak kuat, you all akan stres. You akan down. Bila down, mulalah naik darah lah, tak cukup tidur lah. Orang rasa macam hidup ni tak tenang lah. Sebab buat tak jadi. Bila buat tak jadi ni, apa sahaja boleh berlaku. Terutamanya aura-aura yang negatif akan menghinggap diri kita. Yang menyebabkan kita rasa macam, malah dah aku buat. Habis semua bahan-bahan tu, buang dalam tu sapu. Benda tu kita beli sih. So kalau ala-ala beli tu, biar buat tu sampai jadi. Kalau buat tu tak jadi, adalah sebab dia tu. Okey? Alright, so bila melibatkan tepung gandum dan gula custard, you all kena tahu juga macam mana you all nak sesuai padankan, you all nak adun ni lagu mana aku nak start mula-mula. Adakah nak guna telur dulu ke, nak guna tepung dulu ke, nak guna margarin dulu ke, nak guna butter dulu ke, nak guna gapo dulu yang nak buat kek aku ni biar jadi molek. Gitu. You all kena pasti kek apa yang you all nak buat. Baru you all tahu. Okey, mula-mula aku kena adung, aku kena putar dulu telur dengan gula. Kena tahu dulu permulaan. Kalau kita tak tahu, kena tahulah, kena mencari ataupun mendalami ilmu bab-bab ni. Andai katalah, okey, aku nak buat, pandai buat mula-mula ni kek coklat moss lah dulu. Okey, kek coklat moss, you all kena tahu permulaan.
Permulaan pakai telur dengan gula dulu sis. Putar dulu hot tu. Telur dengan gula. Kalau you pakai telur saja tak jadi gawat juga. Saya ni kalau tengok ke. Dia putar ke contohlah ke. Putar-putar telur lepas tu baru masuk gula. Tidak kena gitu tu. Tidak kena adunan betul. You kena sekali baru putar. Barulah jadi molek. Kalau you putar contohlah you nak buat Hokkaido you putar-putar telur dulu. Bila putar kembali baru masuk gula. Tak berapa nak kena. Tidak berapa nak kena. So cara dia adalah kita kena combinekan telur dengan gula. Putar dia sampailah dia gebu. Sampailah dia kembang. Bagaimana nak kembang? Dia jadi warna keperang-perangan. Warna light kering gitu. Dia jadi warna-warna light kering. Dan adunan dia pastikan adunan yang likat deh. Likat. Kalau kek coklat moh you buat cair lelek gitu, tak berapa nak kena. Nanti you punya bila you buat benda tu cair lelek cair. Kalau Kelantan panggil cair lelek. So bila you kuku dia, dia jadi macam mapak kan. Dia jadi mapak lepas tu dia memang dia gebu tapi dia mapak. Kita tak nak gitu. Kita nak biar adunan kita biar jadi molek. Bila kita kuku dia jadi comel lah. Kuku dia jadi comel. Dia masuk dengan sempurna. Masuk tu biar kuku, ya Allah, biar kata satu rumah ni bau. Lepas tu bila buka je, bila masuk tu buka, wow. Anak ni duk tunggu berderet dah, beratur dah. You bayangkan anak kita ni duk berderet dah. Beratur dah tahu dah mak ni buat kek coklat. Favorite ni anak-anak semua ni. Ada 5 orang ke 10 orang ke duk beratur ni. Nak makan ni tunggu pergi dah pinggir sorang-sorang. You buka-buka kek tu tak masuk. Padahal kuku satu je. Buka-buka tengok kek tu telur tengah. Buka-buka tengok kek tu adunan dia mapak. Alangkah you nak bagi tak? Tergamuk dah nak bagi ke anak-anak. Pada anak ni kanak-kanak ni dia ni cerdik. Dia ni tak kerti nak menipu. Kalau dia kata tak sedap, memang tak sedap. Memang tak sedap. Kalau you nak tahu, you punya kek you ataupun apa sahaja masak kek you ke, nak tahu benda tu sedap ke tak, bagi ke anak you. Bagi kanak-kanak, bagi. Kalau dia kata sedap, memang garanti sedap lah. Anak-anak ni dia tak reti nak menipu. Kalau dia ayat sedap. Kalau dia ayat tak sedap, memang tak sedap situlah dia pun tak sedap makan. Dia pun tak nak makan. So, you biar anak-anak ni beratur, buka je kuku sel tu. Naik dengan comel molek, masuk dengan sempurna molek. Kita pun letak pula topi coklat sikit. Kerak pula potong pula bagi ke anak-anak. Tahu tak? Lepas tu anak-anak pula makan pula satu kena bagilah anak ramai 10 orang ke? Anak ramai 10 orang. So bagilah sikit-sikit seorang 10 ni. Kali dengan mak pok 12. So bagilah. Ada lagi lah bela lagi. Anak makan. Mari topak pula. Ibu tambah lagi. Sedap ke? Sedap sangat. You bayangkan lagu mana? Anak ni bagi gini lah. Gini lah anak ni. Sedap sangat ibu buat. You tak akan melenggok. Melenggok weh rasanya. Hak tak mandi. Siapa kali tunggu suami balik baru mandi. Mana ibu meng? Cok laki ni keluar balik kerja ni. Ibu mana ibu? Ibu mandi. Ibu baru mandi. Ibu baru mandi. Baru mandi nak royaknya melenggok orang tu. Tak sabar tunggu keperluannya suami ni. Sebab apa nak tunjuk hasil dia ni. You adakah benda tu itu baru kata bagi dekat anak-anak, bagi dekat suami. Bagi pula dekat jiran-jiran, bagi pula dekat saudara, bagi pula dekat kawan-kawan. Feedback yang positif mari dekat kita. Feedback yang positif. Benda tu tak kau 2 kali melenggok.
Dah saat ni melenggak dah. Lepas tu bagi pula tak kau benda tu 2 kali melenggak. Pakai tak mandi dah hari tu nya. Esok pula mandi. Gitu. You all bayarkan benda tu. Orang yang buat je yang tahu benda tu. Dan itulah yang berlaku dekat saya. Saya pun tak minat. Tak minat nak buat kek ni. Tidak minat. Tetapi disebabkan orang akan banyak feedback yang positif yang datang, kita jadi minat weh. Kita jadi semangat weh. Kita jadi macam marilah melata rimah lagu mana pun gajah rimah mari kijau ke aku. Aku terpaksa tolak. Minta maaf banyak-banyak. Sebab apa? Sebab banyak orang kata best buat benda ni best dah. Kita buat benda ni best. Sebab apa? Sebab dapat semangat tu. Dapat orang kata feedback yang positif. Marilah mengajar-ajar rimas dari mana pun, kerja KJL ke, kerja swasta ke, marilah tidak akan dilayan. Itulah yang berlaku, tahu tak? Saya tak layak. Walaupun marilah. Okey. Sis. Mari temu juga. Ni saya ni tak say. Tidak nak. Tolak dah. Tahu tak? Sebab apa? Sebab kita dah dapat nampak dah benda ni dan kita nak buat bersungguh-sungguh. Sebab benda ni bila dapat feedback yang positif, dapat banyaklah orang kata benda kita buat lebih lagi sebab kita nak dapat impact yang lebih lagi. So bila dapat aura yang positif, banyak feedback, testimoni yang datang positif, you orang rasa mana? Tak ke 3 kali melenggak? Hak saat ni melenggak 2 kali dah. Tak ke 3 kali melenggak? So benda tu lah yang you all akan alami nanti. Yang mana yang tak reti buat kek, lepas ni insya-Allah dah jadi dah. Itulah situasi yang you all akan alami. Jangan percaya saya, tetapi itulah situasi yang you all akan alami. Alright? Gitu. Gajah rimah, marilah setahun mana pun. Gajah rimah setahun mana pun. Alright? Sebab Jailan Oris, lah baru tahu macam mana telur dah kembang. Lagi semangat nak join PJJ lain pula. Berbala untuk orang yang zero basic. Saya ni tak ada lah. Kata saya ni buat hok-hok biasa-biasa je. Saya tak ajar buat hok-hok pelik-pelik gitu. Tak ada. Sebab orang kata saya pun tahu kemampuan macam mana. Permulaan. Itulah saya. Kek ni nak boleh jadi comel molek. Allah Tuhan yang tahu dah. Nak dekor tu ya Allah. Tu nak jadi benda tu okey, nak ambil masuk lah. Tapi kita nak mendapatkan kesempurnaan terus pun tak boleh. Tidak terjangkau di akal. Alright. Nari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey? So benda tu you all kena tahu permulaan macam mana. Pastikan benda apa yang you all buat tu biar permulaan dulu. Permulaan tu biar jadi dulu, barulah step berikut. Dan cara you all nak, bila mana you all putar adunan you all tu, you all tak boleh nak rembah. Nak rembah nak ambil tepung masuk lalu, tak boleh. Adunan kita kena tahu step macam mana kita kena buat. Kalau contoh coklat amos, okey, coklat amos permulaan kita buat telur dengan gula. So bila you all aduk sampailah kembang, barulah you all masuk step yang berikutnya. Masuk pula dengan kuantiti yang sedikit. Sikit. Narak ko bubuh semuanya rembah masuk dalam tu. Memelah tak berjadi mana kata. Janganlah kita ni nak buat benda tu nak cepat-cepat. Sabar. Dia ada step-step dia. Nak buat kek ni dia ada step-step dia. So step-step dia tu dia kena tengok lah. Okey. Adunan kita kembang molek dah. Okey, kita slow lah speed. Nak kau nak masuk tepung tu derah gini mau speednya. Tak rak juga. You all kena slowkan speed. Tak boleh kalau speed yang 3 tu tiba-tiba mari speed. Orang kata nak masuk terus tepung. Tak boleh. Sebab tepung tu orang kata tepung tu dia sebut So bila sebut ni dia orang kata
Bila you dia derah, bila you masuk berapa ni make up gitu. Make up dah lah, make up dah 2 kali make up muka gitu. Gitu deh. So kena buat benda ni cermat, kena letak sikit. Untuk kata step tu kena tahulah step macam mana untuk kita nak buat benda tu supaya kek kita ni menjadi dengan elok. So kalau macam untuk kek coklat emas ni sangat senang sis. Sangat senang. Kalau you kata saya buat kek coklat ni kenapa kek saya jadi pahit? Yalah, dah bubur letak banyak dah sebut koko. Memanglah jadi pahit. Lepas tu letak pula topi coklat pula bubur sebut koko. 2 kali pahit. 2 kali pahit hero. Dah lah letak sebut koko banyak dah dalam adunan. Dah jadi pahit dah. Topping coklat pula letak pula sebut jadi pahit pula. 2 kali pahit. So cara dia you all kena kurangkan sebut koko tu tak? Kena kurangkan sebut koko tu dalam adunan kita. Barulah kek kita tu sedap molek, tidak pahit. Kalau terlampau pahit pun tidak kena ditekuk. Alright. So benda ni bila tepuk banyak saya tengoklah topi coklat. Kenapa you all letak sebut koko? Untuk nak jadi warna benda tu koko, coklat. Sedangkan benda tu kita dah masuk dah kita punya coklat. Coklat tu dah coklat dah warna koko dah. Gi meletak warga biar lagi sebut kokonya. Lepas tu kalau you all letak sebut koko, dia akan jadi berkelodak. Tahu dah berkelodak. So you all tak boleh nak guna elemen yang macam tu. Kita ni jenis tak reti nak kacau. Bila tak reti nak kacau, dia jadi berkelodak lah, jadi berketuk-ketuk. So cara yang senang kalau bagi saya tak letak sebut koko. Saya tidak letak sebut koko tetapi hanya menggunakan coklat. Saya pun guna coklat pun pakai kisi candy. Saya tak guna benda-benda brand-brand yang lain. Kalau tak ada tu saya kena pergi cari dulu. Sebab brand yang lain tidak ada chemistry dengan saya. Walaupun orang lain kata saya tak boleh dah kisi candy. Saya kena pakai brand lain. Terpulang. Tapi bagi saya suka dengan kata mulut saya, dengan tekuk saya pakai Cassie Candy. Dan Cassie Candy kenapa saya daripada dulu sampai sekarang saya still menggunakan Cassie Candy? Sebab apa? Sebab dia senang nak manage. Dia senang nak shining. Kek kita ni kita kena buat bagi shining. Barulah comel molek. Kalau kenapa kek kita, topi kita tidak shining? Sebab you all masak terlampau lama. Bila you all masak terlampau lama, topi kita tak shiny lah. Pero, you all kena kacau dengan betul. Kalau kacau tak betul pun tak jadi juga. Faham? Alright, jelas tak? Kalau jelas, type kat komen jelas. Gitu. Okay? Jelas tak? Okay? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya kalau sponge milk coklat nak tambah sebut koko boleh ke? Sponge milk coklat you all boleh buat 2 versi. Maksud dia you all boleh pakai vanilla sponge milk pun boleh. You all boleh pakai tepung coklat sponge milk pun boleh. Beli kat kedai ada tepung coklat sponge milk ada. Cuma dia mahal sedikit lah. Dia bukan harga dia tak sambung dengan vanilla sponge milk. Kalau you kata pada vanilla sponge milk sudah lah, lepas tu tambah sebut koko, boleh ke tak? Boleh. Tidak menjadi satu kesalahan. Cuma jangan terlampau banyak sangat. Bila terlampau banyak takut nanti adunan kita terlampau pekak sangat pun dia jadi sedikit bantat. So you all kena tahu deh. Sebab apa? Sebab sebut koko tu dia punya kata sebut. So bila kita tambah dengan vanilla tu kita dah timbang dia cukup-cukup dah. So bila timbang cukup-cukup dah, kita tambah pula sebut koko banyak pula, adunan kita tak apa nak kena. So you all kena kurangkan sedikit lah. Dan jangan letak banyak. Kalau letak banyak dia jadi pahit. Sebab tu lah kalau nak senang, kalau nak itu beli kat kedai, beli tepung coklat sponge milk. Ada dah ready made. Alright. Okay. Coklat Cassie Candy memang terbaik, of course. Saya pada dulu lagi. Saya buat apa sahaja
nak salut-salut biskut kau apa kau saya pakai Casey Candy. Sebab Casey Candy dia kata bila kita celup dia dia shining. Lepas tu dia kata dia cepat sejuk. Dia cepat sejuk. Lepas tu mudah kata bila cepat sejuk ni. Ada coklat deh. Ada coklat kita buat tu. Dia lambat nak sejuk. Maksud dia lama sampai kau petai kari malam kari tak sejuk lagi. Tak molek lagi dia jadi lembek-lembek. Tak comel lah. Tu tak comel deh. So pemilihan coklat pun sangat memainkan peranan untuk kita nak biar apa yang kita hasilkan tu biar cantik, elok dan shining lah. Coklat tu kena shining. Kalau macam ada brand-brand lain kan tak ada. Tapi kalau you tanya saya suka pakai Casey Candy. Saya suka pakai Casey Candy. Alright? Okay, jelas. Okay, so yang mana yang nak join saya punya, yang nak saya bantu you all, boleh type PM. Saya bantu you all buat sampai jadi. Sangat senang, sangat mudah. Dah kata lebih daripada 5,000 dah yang join saya punya PJJ. Dan Alhamdulillah result dia of course lah. Sebab hasil dia kata buat je. Sebagaimana saya boleh bertahan sampai sekarang lebih daripada 5 tahun kok. Kalau bagi ni tak sedap, sebulan 2 bulan je. Sebulan 2 bulan je boleh nego weh. Sebulan 2 bulan habis lerak pun 6 bulan. Habis lerak tu. Benda tu behar tak? Sebab apa? Sebab orang beli mula-mula tu sedap lagi. Orang beli. Tapi kenapa orang tak repeat order 2 kali, 3 kali, 4 kali? Saya punya customer saya adalah boleh dikatakan overall lah regular customer yang daripada dulu sampai sekarang. Sebab apa? Jangan percaya saya tapi buat je. Betul tak? Kalau benda tu tak sedap, saya tidak akan bertahan sampai sekarang. Tahu tak? Dan saya akan kata semestinya saya punya customer saya bukan orang yang repeat order. Orang yang repeat order ni kita kena tahu kenapa dia repeat order dengan kita. Kenapa dia repeat order. Setiap kali kata saya punya customer ada yang sampai sebulan sekali, sebulan 2 kali. Ada je event dia jenis anak beranak ramai Dia ni anak beranak ramai, family ramai. Dia ni kata adik-beradik ramai, dia sentiasa ada hari jadi tu, ada event tu, sambut anniversary, tunai, nikah, macam-macam tak? So benda tu dia sentiasa nak order dengan kita. Dia sentiasa nak kita juga buat. Kenapa tak cari orang lain? Sebab apa? Mesti ada sebab so benda tu kita yang buat yang tahu. Kita yang buat, kita yang yang ejah benda tu, kita yang buat kek, kita yang nego, kita je tahu benda tu. So benda tu kita kena menjaga customer kita. Barulah customer kita tu tidak lagi. Tidak ke hari ni orang lain, esok orang lain, tulak orang lain. Payah sis. Memanglah kita sentiasa kena mencari customer, new customer. Tapi dalam masa sama, kita kena menjaga regular customer. Sebab regular customer ni, dia tidak akan beli barang RM10, RM5. Tak ada. Dia akan beli barang RM100, barang RM50 ke atas. Pemula ni, new customer ni, memang dia beli barang RM10. Sebab apa? Sebab dia tidak mempercayai dengan kita lagi. Tak ada trust lagi. Tak percaya lagi dengan kita. Tapi bila dah lama-lama dia dah percaya dengan kita, tak ada dah barang RM10. Dia barang dia RM50, RM100, RM150, RM200. So benda tu lah yang saya buat. Alright? Coklat sponge milk moist tu boleh bakar juga. Boleh. Kak, untuk buat kek coklat moist kena pakai sponge milk ke? Banyak lagi sis tak tahu ni. Banyak lagi tak tahu deh. Boleh WhatsApp saya deh. Banyak lagi tak tahu ni. Banyak lagi kena belajar. So belajarlah. Turunkan ego, belajar, cari ilmu. Nanti kita ketinggalan. Nanti kita ni kata ya Allah, banyaknya aku tak belajar lagi. Ya Allah, kata jauh lagi aku belakang. Orang lain dah ke depan dah. Orang lain dah reti dah, reti dah. Aku ni tak tahu lagi. So kita kenalah bertindak.
Pedok, ni kita duduk takut lama je, dah tahu tak reti. Belajar sis. Belajar pedok. So benda tu yang saya ketengahkan dekat saya punya PJJ saya. Gitu pedok. So kalau yang nak saya bantu you all, boleh type PM, saya bantu you all buat sampai jadi. Alright? Gitu deh. Sebab dah tahu sedap Nori, sebab tu repeat order. Gitu deh. Dia ada lah kata. Dalam Islam pun ada, kena baca-baca ayat. Bukan ayat pelari weh. Bukan ayat pelari. Dia ada lah kata nak bagi orang kata kesedapan, nak bagi orang kata orang tu suka dengan kita, orang tu tak ada lah, orang kata tak ada masalah hati bila berurusan dengan kita ni, senang kata, dipermudah ke. Hero. So kena belajar lah benda tu, ada step-step dia. Akak dah menggalami dah Nori, terpaksa tolak order, kena reschedule bagi molek untuk customer tu, baru PJJ ekonomi. Thank you Nori. Gitu. Tahu akak ni baru PJJ ekonomi dah kena reschedule pula. Sebab apa? Permintaan sis. Permintaan. Kita ni tak boleh nak tolak permintaan orang dah. Kita ni orang kata tak siapa hati aku nak tolak permintaan orang ni. Tidak siapa hati. Sebab apa? Sebabnya yolah kita nak puaskan hati orang. Lepas tu kita ni barang duduk saja pun kita pun tak apalah. Aku pada duduk saja tak apalah. Aku buatlah untuk penuhi hati orang. Takkah benda tu membantu orang, membantu realisasikan dia? Takkah dalam buat bisnes ni best tahu tak? Sebab apa? Sebab banyak benda yang positif, banyak benda yang menggembirakan. Bila menggembirakan ni ya Allah, banyaklah dapat weh. Aura-aura yang positif. Tahu tak? Tak boleh tekan WhatsApp Nori tu macam mana nak join. WhatsApp type PM deh. Alright. Dah buat resepi online Nori, alhamdulillah menjadi, tapi fail bab handling fresh cream dan deco. Okey, kena praktis. Yang ni kena praktis. Kena praktis. You all kena pastikan fresh cream, kata kombinasi cream you all tu biar kombinasi yang menarik. Barulah benda tu best. Kita nak deco pun sedap. Kalau tidak kita deco orang kata deco purah kata. Kalau orang Kelantan panggil purah kata. Bukan purah kata. Purah ni orang kata comok lah. Sebab apa jadi comok lagu tu? Sebab kita punya tekstur kita tidak, mungkin dia ke arah dia macam dia punya lembek sikit, mungkin orang kata terlampau over sangat kita putar. So tak kena juga, dia kena sedang-sedang. Barulah kemejadian dia tu berhasil. Barulah kita punya tu tidak comot. Pero kita punya tekstur tu kena jadi molek lah tekstur. Kita punya fresh cream cream cheese kalau cream cheese you all buat lembek, memang tak comel. Nanti kita deku tak comel, dia akan jadi turun gitu. Aku rasa deku comel molek dah, patut turun dia jadi. Sebab apa? Sebab dia lembek. So benda tu tidak akan menjadi dengan sempurna. Alright? Moga maju jaya Nori. Saya pun doakan yang mana yang join saya punya PJJ pun semoga all the best untuk you all, dan kata terima kasih yang komit dengan saya, dan saya doakan you all pun kaya dan berjaya juga. Alright? So kita kata tak ada benda yang kata yang boleh happy kan dalam hidup ni kalau kita tak boleh nak bahagiakan big why kita, orang-orang yang kita sayang. So bahagiakan benda tu. Sebanyak benda yang impact positif yang kita dapat. Alright? Kualiti petai yang kena jaga. Alright, so okey lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih semua yang luangkan masa dengan saya. Yang nak saya bantu you all boleh type PM, saya bantu you all buat sampai jadi. Alright? So saya nak undur diri dulu. Yang baik, yang sempurna of course datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya akui. InsyaAllah saya akan improve dia untuk lagi baik lagi. Saya tak boleh nak jadi orang yang sempurna, tidak boleh. Saya pun manusia biasa juga. Tapi kita boleh buat benda tu lagi baik.
Kita nak benda tu sempurna dan perfect, tidak boleh. Sebab saya pun seorang manusia yang kilaf juga, yang banyak orang kata banyak kesalahan, banyak kesilapan juga. Tapi saya belajar daripada kesilapan untuk improve dia untuk lagi baik lagi. Alright. So kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.